Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ada tadi kan, ahli jawatan kuasa, seterusnya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sekali lagi mengurniakan kita nikmat. Saban hari dia mengurniakan kita nikmat, antaranya adalah nikmat sihat, kan? Kalau tak sihat tak sampai sini hari ni, kan? Sihat ni, sakit-sakit sikit tu biasalah, kan? Ya, alhamdulillah secara keseluruhannya sihat. Itu yang kita ada di rumah Allah. Dan lebih besar daripada itu adalah Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kita ini hidayah, petunjuk, yang mana kita kini berada di rumahnya untuk salat secara berjemaah, yang beribadah kepada Allah SWT. Syukur di atas nikmat hidayah ataupun petunjuk ini. Baik tuan-tuan, hari ini kita dah masuk 1 Disember tuan-tuan, betul 1 Disember, yang bersamaan dengan 18 Jumadal Ula. Dah masuk Maghrib 18 lah. Jadi 18 Jumadal Ula, yang mana hari ini juga tuan-tuan sebenarnya adalah hari pertama kembali balik peperangan di antara Gaza dan juga Hamas dan juga Israel. Habislah perjanjian perdamaian hari itu, seminggu daripada hari Jumaat sampai balik hari Jumaat ni, habislah perjanjian tu. Sekitar saya ingat dalam pukul 2, pukul 3 tadi, jadi bermula balik serangan bom. Jadi kalau kita pukul 2, pukul 3 tu, diorang dalam pukul 9, pukul 10 pagi. Jadi serangan itu bermula balik. Jadi alasan dia serang adalah, katanya Netanyahu cakap Hamas serang dulu. Tuan-tuan percaya ke tuan-tuan? Payah kita nak percaya, kan? Orang ni kalau dia menipu kita, kan, kau menang semalam, ambil datang ni jam khabar, kan, dia khabar jam, lepas tu esok jam, lepas tu jam, yo kau je, kita dah mula tak percaya, kan. Jadi itulah alasan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, kata Hamas yang mula serang dulu. Jadi selepas sejam daripada serangan tu, saya ingat dalam 20 orang dan 20 lebih mati, kan? Syuhada alam mereka itu mati syahid, 20 orang yang dibunuh. Selepas baru sejam, kalau kita nak kumpul hari itu ada 14,000 lebih, rehat seminggu, start sejam dah mati 20 orang pula. Tetapi dalam tempoh berehat tu tuan-tuan, seminggu tu berehat, di Gaza sahaja, di Gaza tu sahaja yang rehat. Di tebing barat masih lagi sama, mereka masih lagi bunuh orang, ambil tanah orang lagi di tebing barat tu. Tebing barat tu besar, kan, ada dalam, saya ingat dalam 3 juta kot yang duduk dalam tebing barat. Gaza dalam 2 juta, tebing barat 3 juta. Dia masih lagi duk ambil tanah orang, halau orang keluar, bunuh orang, tahan orang, masukkan orang dalam penjara di tebing barat tu. Jadi itulah benda yang sedang berlaku. Jadi pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Israel ni, kita bukan cakap Israel, kan, hari tu ada orang kata maknanya Israel ni bukan pure Israel. Memang betul lah, mereka ni bukan pure Israel, sebab mereka adalah dipanggil diaspora, yang mana mereka dulu dah lari pergi tempat lain, atuk nenek dia 3,000 tahun lepas dah lari pergi tempat lain, dah bercampur dengan macam-macam orang, kan, campur, kebanyakannya daripada Eropah lah, campur kahwin ni Eropah, jadi balik di sini. Mungkin adalah setitik 2 titik darah Yahudi tu dekat dia, kan. Tapi kalau dia claim dia Yahudi lah, kan, kita tak apalah, Yahudi lah awak. Tetapi pembunuhan demi pembunuhan yang dibuat ini tuan-tuan, kita dah boleh agak, maknanya mereka akan terus
Jadi penganalisa ni kata mereka perjanjian damai ini takkan berkekalan. Pasti dia orang akan serang juga. Sebab tujuan dia adalah nak ambil alih Gaza tu. Selama ni Gaza adalah tempat orang Islam bebas lah nak bergerak, tetapi dia memang nak ambil Gaza dan jadikan macam tebing barat. Yang ni dia nak bubuh tembok. So ada 5 bahagian dalam Gaza tu, daripada atas North Gaza, Gaza Utara, Gaza City, lepas tu Dir Arbalah, Khan Yunis, Rafah. Dia nak tembok kan semua tu, supaya dia dapat pegang. Jadi itu adalah tujuan. Kita dah tahu dia takkan berhenti serangan ini. Jadi tujuan serangan itu sama ada korang lari pergi Rafah, turun masuk Mesir, ataupun aku bom korang mati, aku dapat Gaza. Jadi itulah tujuan. Kita boleh tahulah apa yang mereka memang asalnya, apa yang mereka nak daripada peperangan ini. Jadi Netanyahu ni tuan-tuan, dia ni pun sebenarnya, kalau kita rasa dia ni macam sombong sangat, kuat sangat, sebenarnya dia taklah kuat sangat. Sebab kalau kita tengok kedudukan politik sebenarnya di Israel ni, dia ada 120 kerusi, ingat? Daripada 120 kerusi tu, Netanyahu ada 64 kerusi je. Kerajaan yang memerintah di Israel hari ni ada 64 kerusi. Simple majority ada 61. Kan, simple majority untuk memerintah 61. Tapi dia ada 64, ada lebih 3 lah. Jadi taklah kuat mana Netanyahu ni. Dan kenapa orang boleh agak mereka akan terus serang, bunuh sampai dia dapat Gaza? Sebab di belakang parti yang menyokong dia ni tuan-tuan. Jadi ada 64 kerusi. Ini adalah gabungan daripada 7 parti. 7 parti. Dan 3 daripada parti yang bagi sokongan kepada Netanyahu ini adalah ekstremis. 3 antaranya Osma Yahudit, United Torah Judaism, dan juga The Religious Zionist. 3 parti ni, yang mana 3 parti ni manifesto dia memang nak mewujudkan Israel tanpa orang-orang Arab Palestin. Dia tak mau, memang dia nak bersihkan orang. 3 parti ni memang ekstremis lah. Jadi kita boleh tahu 3 parti ni akan tekan Netanyahu untuk habiskan Gaza ni. Kalau kau tak habiskan Gaza, engkau yang habis, Netanyahu yang akan jatuh lah, kan? Jadi tapi kita kena tahu juga di kalangan parti-parti di dalam Israel tu juga ada yang tak setuju serangan ini. Mereka tak setuju juga serangan ni sebenarnya. Sebab antara sebab utama dia adalah satu hari peperangan menelan belanja 200 juta USD. Satu hari kan, jadi banyak lah kan, 200 juta sehari perang, habis 200 juta, esok 200 juta kan. Jadi kalau 5 hari dah 1 bilion. Jadi kita dah tahu berapa lama dah, 50 dekat 60 hari dah peperangan ni. Jadi berapa banyak dia orang dah habis duit dah. Jadi ada parti-parti yang tak setuju. Jadi ini mungkin salah satu cara tuan-tuan yang kita lihat bagaimana kita nak jatuhkan mereka ni. Maknanya mungkin kita tak payah lawan, dia pecah daripada dalam. Dia orang sendiri bergaduh. Tak payahlah serang. Dia ni nak serang, dia ni kata tak payahlah membazir lah apa. Jadi dia orang sendiri yang berpecah. Sebab tu tuan-tuan kita ni kena doa lah tuan-tuan. Kita doa, kita kena kunut nazilah ni, kita kena doa bagi dia orang ni pecah. Antara doa yang kita baca dalam kunut nazilah apa dia? Allahumma baddid syamlahum. Ya Allah, engkau bubarkanlah persatuan mereka ini. Kan dia orang ada 7 parti yang bergabung, pecahkan semua tu. Tarik sokongan macam kita hari tu kan. Sheraton lah apalah, tarik sokongan tu, dia ni jatuh, settle. Kan? Allahumma baddid syamlahum. Ya Allah, bubarkan dia orang punya persatuan itu. Wa farriq jam'ahum. Dan pisahkanlah kumpulan mereka itu. Wasyattid kalimatahum. Dan engkau syattid, yakni kau hilangkan, leraikan perkataan mereka. Maknanya boleh jadi maksud dia orang punya propaganda ni yang konon-konon kami cari Hamas tuan-tuan kan. Orang percaya ke tuan-tuan? Sebenarnya dia cari Hamas ke tuan-tuan? Tak, dia nak tanah tu kan. Slogan dia kata kepada rakyat dia, kami nak bunuh Hamas. Tu sebab kami bom setiap hari.
Jadi tuan-tuan, rasa-rasa tuan-tuan dekat 2 bulan serangan itu, berapa orang Hamas yang mati? 14,000 orang yang tak bersalah ni mati. Dalam 14,000 tu, berapa orang Hamas mati? Kalau ikut laporan media Arab yang boleh dipercayai, maknanya lebih kurang 131 orang yang mati daripada 14,000 tu. 130. Katakanlah kita jadikanlah 140 orang Hamas. Berapa peratusan berjaya dia tu? 1%. 140 orang daripada 14,000 yang kau bunuh tu, 140 orang je kejayaan kau. Jadi 1%. Kan dia macam ni lah tuan-tuan. Payah nak faham kan. Kita upah orang cat rumah kita kan. Rumah kita 3 tingkat. Rumah kita ada ruang tamu, ada bilik air, ada dapur, ada bilik tetamu kan. Kita panggil orang tu, okey, kau alihkan semua ni, alihkan semua perabot ni, katil-katil ni, kau cat satu rumah. Kan? Datang sebulan, 2 bulan kita datang kat dia, dah siap dah. Dah, dia kata dah siap dah, store je. Okay, saya berjaya cat store je. Rumah kita 3 tingkat, ada satu store dekat tingkat bawah, itu je dia cat. Berjaya ke dia? Tak berjaya lah. Apa bodoh kau jual ni? Apa kau jual? Jadi itu lambang tidak berjayanya mereka untuk bunuh Hamas. Katanya nak bunuh Hamas kan, tapi kalau kata itu slogan awak tak berjaya hari ni kan. Tapi dia orang bagi tahu dalam media, dia orang bagi tahu kita dah berjaya bunuh 5,000 Hamas kan. Jadi dia Israel kan, kita maksudnya negara Israel macam itulah perangai dia, menipu. Jadi menipu, dan menipu bila apa? Bila orang dapat tahu pun dia tak rasa malu. Dia tipu orang tahu, dia tak rasa malu. Macam mula-mula serangan 7 Oktober itu, dia estimate lebih. Mula-mula serangan Hamas tu, dia estimate berapa ribu mati kan. Jadi bila orang datang, media datang cek berapa orang mati, lepas tu dia turunkan balik bagi sama dengan angka yang Hamas keluarkan. Dia tak rasa malu pun dia menipu. Jadi samalah macam kes ni tadi. Orang kata, media Arab kata dalam 130 lebih, dia kata dia dah bunuh 5,000 kan. Tapi kalau 5,000 pun Hamas mati ikut kiraan dia, daripada 14,000 yang dia bunuh tu kan, 1/3, maknanya kalau dia tembak 3 orang, seorang mati. Okey ke? Still tak okey tuan-tuan. Mana okey? Kalau kita nak bunuh seorang, orang ni jahat, tepi dia ada bini dia, seorang sebelah tu ada anak dia, kita tembak 3-3, okey ke? Tak okey kan. Ini juga perbuatan yang tak okey kan. Jadi macam mana kira pun still awak tak berjaya, dan awak tak boleh nak justify perbuatan awak itu. Tuan-tuan, jadi apa yang saya nak ingatkan kat sini tuan-tuan, cerita ni makin hari makin basi lah kan, cerita pasal Palestin ni. Dia dah basi dah saya rasa kan. Dah 2 bulan orang dah start sibuk dengan benda-benda yang lain kan. Ada influencer kahwin lagi satu, yang tu dia bising kan. Dia ni kahwin, orang dah tak ambil berat Jadi saya nak ingatkan balik kepada diri saya dan juga tuan-tuan, yang mana mereka ini 14,000 yang kita sebut tu, jangan kita jadikan mereka itu sebagai angka-angka sahaja, bukan. Setiap orang itu adalah manusia yang dibunuh. Kalau dia adalah anak yang dibunuh, dia ada bapa dan emak yang hancur hatinya kalau anak tu mati. Kalau dia dibunuh itu adalah orang yang dewasa, suami contohnya yang dibunuh itu, dia ada isteri, dia ada anak, hancur hatinya. Mungkin ada atuk dan sebagainya. Macam kita tengok kisah yang atuk yang jaga cucu tu kan, hancur hati dia kan. Jadi itu bukan nombor tuan-tuan, itu adalah saudara kita yang dibunuh. Yang perlu kita ingat, masukkan dalam doa kita, teruskan sumbangan kita. Jadi benda-benda yang kita tak boleh jadikan ialah 14,000, esok 15,000, lusa 16,000. No, mereka adalah manusia. Ini juga mengingatkan saya tentang satu kisah sahabat, nama dia Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi, siapa dia ni? Dia ini adalah seorang gubernur yang dilantik di wilayah Hims pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Waktu tu Umar adalah Amirul Mukminin. Dia lantik Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni sebagai gubernur di Hims. Di mana Hims ni? Hims ni di Syam. Syam ni di mana? Untuk exact dia di Syria. Di Syria tu ada satu daerah nama Hims. Hari ni orang putih panggil Homs. H-O-M-S orang putih sebut, tapi Arab sebut baris bawah Hims. Hims. Jadi Omar ni kalau dia nak lantik seorang gubernur,
dia perlu tapisan yang sangat ketat, kan? Dia akan cek orang ni bagus tak agama dia. Lepas tu dia akan cek juga duit dia. Engkau ada berapa banyak duit, dia cek. Ada berapa ekor unta, ada berapa ekor kuda, berapa banyak pakaian kau, dia cek semua. Sebab nanti bila habis sahaja dia pecat orang tu, dia habiskan kontrak orang tu, dia akan cek balik berapa banyak duit yang kau ada. Dia tak nak ada salah guna kuasa sepanjang tempoh pemerintah. So dia akan kira sebelum kau jadi gubernur, selepas jadi gubernur dia kira balik duit. Jadi Umar dia akan pilih orang yang betul-betul. Jadi dia pilihlah Sa'id bin Amir ni sebagai gubernur di Hims. Jadi dia dengan keyakinan dia letak Sa'id bin Amir di sana. Kemudian setelah beberapa lama dia datang cek gubernur dia ni. Dia cek gubernur ni, dia rasa okey lah. Tiba-tiba apabila dia sampai di Hims, rakyat komplain pasal Sa'id bin Amir ni. 4 perkara tuan-tuan. Apa benda yang dia orang komplain dia? Yang pertamanya adalah orang komplain Sa'id bin Amir ni dia tak keluar rumah melainkan matahari tu dah tinggi sikit baru dia keluar rumah. Dia tak keluar pagi-pagi betul. Dia keluar lepas matahari dah tinggi sikit. Lalu Umar dengar komplain ni, Umar tanya Sa'id bin Amir ni, kenapa engkau buat macam tu? Lalu kata Sa'id bin Amir, dia uli tepung buat roti untuk bagi keluarga dia makan. Habis dia dengan ibadah solat subuh semua, dia akan uli tepung masak nak bagi ahli keluarga dia makan. So Umar kata okey. So komplain yang kedua, orang komplain lagi kepada Sa'id bin Amir ni, dia ni bila malam orang cuba nak berhubung dengan dia, dia tak mau jawab. Umar ni antara dia punya polisi dia, gubernur tak boleh ada pintu di rumah sebab senang orang nak jumpa. Tapi bila berlaku pada gubernur dia yang dia lantik ni tadi, malam orang tak boleh nak jumpa, kan? Maksudnya dia tak layan lah malam ni. Umar tanya, kenapa kau tak layan rakyat kau waktu malam? Dia cakap, sebab siang sepenuhnya aku dah bagi kepada orang, malam bagilah aku dengan Tuhan aku, dia cakap. Jadi Umar kata okey jawapan. Yang ketiga, orang komplain juga tentang gubernur mereka ini. Dia kata sehari dalam sebulan Sa'id bin Amir ni tak boleh jumpa di mana-mana. Sehari mesti tak ada. Dalam sebulan tu ada sehari dia tak jumpa. Lalu Umar tanya balik kepada Sa'id bin Amir ni, engkau pergi mana sehari dalam sebulan tu? Lalu Sa'id bin Amir cakap, aku hanya ada satu pakaian je. Saya rasalah maknanya pakaian tu pakaian yang elok lah. Dia ada satu pakaian yang elok. So hari tu dalam sebulan tu dia akan basuh baju yang elok tu sampai kering, baru dia boleh pakai balik. Dia basuh, jemur sampai kering, kan? So dah mungkin dah nak petang baru dia boleh. Jadi satu hari tu orang tak jumpa sebab dia tak ada baju yang elok melainkan sehelai saja. Jadi ni pun menjadi pengajaran kepada kita, kan? Dia gubernur tuan-tuan, dia tak ambil duit, maksudnya dia tak ambil dunia ni, kan? Bos saya dulu, saya mengumpat pula, bukan mengumpat lah tuan-tuan, bukan kenal pun bos saya, kan? Dia ingat dia dah pencen, kan? Tiba-tiba kerajaan negeri lantik balik dia ni jadi bos. Dia kata, Allah, tak apalah, tapi saya dah tak ada baju batik sebab satu almari saya baju batik tu saya dah sedekah. Sebab dia dah pencen, jadi dia tak pakailah baju batik ni, kan? Jadi dia sedekah satu almari. Baju batik tuan-tuan pakai hari apa? Kerajaan hari Khamis je. Hari Khamis punya pakaian dia ada satu almari. Banyak tuan-tuan. Jadi kita ni kadang-kadang rasa terlebih, kan? Saya tak adalah satu almari, mungkin adalah 3-4 pasang baju batik, kan? Jadi dia ni Sa'id bin Amir ada satu je pakaian yang elok, kan? Jadi gitu, pengajaran. Jadi Umar kata okey, sebab kau basuh baju hari tu kau tak keluar, jadi Umar kata okey, tak ada masalah. Dan yang keempat, ini 4 yang saya nak sampai ni tuan-tuan, kan tak faham pula cerita ni. Yang keempat ni, rakyat mengadu Sa'id bin Amir ni kadang-kadang ada ketika tiba-tiba dia pengsan. Dalam satu majlis tiba-tiba dia pengsan. Ada kadang-kadang lah, maknanya lepas seminggu pengsan pula sekali. Dia ada pengsan, ada waktu-waktu yang dia pengsan. Yang ni yang Umar Ibn Al-Khattab panggil Sa'id bin Amir ni, dia tanya, kenapa kau ada waktu-waktu yang kau pengsan?
Kata Sa'id bin Amir, aku teringat Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ni adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, kisahnya adalah hanya sahabat yang awal lah yang masuk Islam. Dan ketika dia berada di Madinah, Nabi SAW hantar dia ni dengan satu kumpulan syariah, dia panggil syariah. Kumpulan yang kecil ni dia panggil syariah. Sebab tu kalau kita dengar Al-Quds tu ada Saraya Al-Quds kan? Tentera-tentera yang kecil lah. Nabi hantar syariah dia, hantar ke tempat Najd. Najd di Saudi tu, hantar di situ untuk mengajar Al-Quran. Lalu mereka itu dikepung dan kebanyakan mereka itu dibunuh. Tetapi tidak dibunuh. Khubayb bin Adi ini dijadikan tawanan, lalu dijual dia ini kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Lalu ada yang beli yang beli Khubayb ni tadi, nama dia Uqbah bin Harith. Dia beli Khubayb ni sebab bapa ataupun Khubayb ni dulu pernah bunuh bapa dia di dalam perang Badar. Jadi Uqbah bin Harith ni dia beli Khubayb ni sebab nak bunuh balik, nak balas dendam. Tapi Uqbah bin Harith ni kemudian masuk Islam. Ketika pembukaan kota Mekah dia masuk Islam. Tapi waktu tu dia bunuh Khubayb, dia salib Khubayb dan dia bunuh. Dan di kalangan orang yang tengok benda tu adalah orang yang kita cerita tadi, Sa'id bin Amir. Dia belum masuk Islam lagi waktu ni. Dia nampak Khubayb dibunuh, disalib dengan kejam dan dibunuh dengan kejam. Lalu dia teringat kisah tu, menyebabkan kadang-kadang dan dia rasa bersalah tuan-tuan. Sebab apabila dia teringat kisah tu, dia pengsan sebab dia bimbang. Waktu dia nampak orang itu dizalimi, dibunuh di depan mata dia, dia tak tolong. Dia bimbang Allah Ta'ala tanya dia esok. Dia bimbang Allah Ta'ala tak ampunkan dia esok pada hari akhirat. Dia bimbang benda tu. Nampak tapi tak tolong, kan? Dia belum Islam lagi, kan? Dia belum masuk Islam lagi waktu Khubayb dibunuh ni, tapi dia nampak. Dia bimbang, Allah Ta'ala tanya dan dia pengsan, tuan-tuan. Jadi itu kisah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nampak orang yang dibunuh di depan mata dia dan dia pengsan. Dia ada satu benda pengsan. Jadi kita yang hari ini yang kita nampak, walaupun kita tak depan mata, kita nampak dengan video, kita nampak dengan benda-benda ni, dengan wasilah macam-macam yang sampai kepada kita, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, semua kita tengok, YouTube, kan, kita nampak dan kita tak buat apa-apa, kan? Bimbanglah terhadap apa yang kita saksikan hari ini, tuan-tuan. Jadi kita kena ambil pengajaran supaya kita tidak membiarkan benda ini untuk terus hanyut macam tu, sejuk, ya kan. Jadi yang tu juga saya nak pesan kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan. Jadi wallahu ta'ala alam untuk mukaddimah hari ni. Jadi hari ni kita sambung kita punya kuliah, tuan-tuan. Lupa nak buka dulu tadi. Ya. Saya buka jap surat Pak-Ratih 5 boleh. Baik. Jadi kalau ikutnya kitab yang dulu doa yang kita belajar terakhir, saya remind baliklah tuan-tuan, supaya tuan-tuan kalau ingat bolehlah juga baca-baca tu. Kalau tidak tu dia lopeh macam tu. Tajuk yang terakhir kita baca hari tu adalah doa ketika mana berlaku sesuatu yang kita tidak suka ataupun kita tak boleh nak buat apa-apa. Apa yang kita nak baca kalau ada benda yang kita tak suka ataupun kita tak boleh nak buat apa-apa dah? Berlaku kemalangan misalnya, berlaku benda-benda yang kita tak nak, tapi benda tu dah lepas. Apa yang doa patut kita baca? Di sini tuan-tuan, qaddarallah. Yang pertama sekali, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang ni, walaupun hadis ni dhaif sikit tapi tak apa, dia betul dari segi makna, iaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dia sambung kat bawah ni, wakil. Okey. Bacaan dia adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi hari ni kita nak masuk bab yang seterusnya adalah tahniatul maulud, tahniatul mauludi lahu wa jawabuhu.
ucapan tahniah yang dilahirkan untuknya, yakni siapa yang dilahirkan untuknya itu bapaknya ke kan, emaknya ke, atuknya ke. Jadi kita nak ucap tahniah kepada orang yang dilahirkan untuk dia itu. Okey. Wa jawabuhu, dan juga jawabnya, bagaimana nak menjawabnya. Okey. Okey, yang pertama sekali, ini bukan hadis, tapi ada yang kategorikan sebagai hadis juga, dia macam asar. Sebahagian menganggap ia adalah hadis, mungkin sebab orang sangka dia mesti ambil daripada Nabi. Tetapi kalau kita tengok komentar di bawah ni, hadis ini tidak sunyi daripada dhaif. Hadis ini juga dhaif. Cuma kita akan baca juga sebab tidak ada contoh lain di dalam tradisi kita ini untuk tahniah orang yang lahir anak melainkan benda ni. Jadi tak ada. Yang tadi tu ada choice. Yang pertama, yang kedua ada choice. Tajuk yang sebelum ni, tajuk ni tak ada choice. Untuk ucap tahniah kalau orang dapat anak, dapat cucu, inilah doa dia. Baik, kita akan baca juga Anil Husain, daripada Al-Husain. Siapa Al-Husain? Cucu Nabi, Al-Husain, Al-Husain bin Ali. Dan sebahagian riwayat juga ada yang meriwayatkan daripada Al-Hasan, daripada Hasan bin Ali juga. Cucu Nabi ada Hasan dan juga Husain. Jadi ada yang riwayatkan daripada Hasan, ada yang diriwayatkan daripada Husain. Yang ini diambil daripada Al-Husain radhiyallahu anhu annahu, bahawa sesungguhnya allama insanan, ya tuan-tuan padam ni besar sikit, annahu allama insanan, sesungguhnya dia mengajarkan manusia at-tahniah, untuk mengucapkan tahniah. Faqala, lalu dia berkata, iaitu Husain kata, qul, sebutlah, cakaplah, katakanlah. Husain ajar kepada orang ramai macam mana nak ucap tahniah. Dia kata qul, katakanlah, barakallahu laka, semoga Allah berkati untuk engkau. Barakallahu laka, barakah, tuan-tuan, kita fokus kepada perkataan barakah sekejap. Maksud dia semoga Allah berkati engkau. Okey. Jadi berkati ni apa maksud berkat? Semoga Tuhan berkat engkau. Ingat tuan-tuan, berkat ni apa? Berkat adalah maksud dia an-numu wa ziyadah, yang berkembang dan juga bertambah. Kalau kita tanam pokok tu makin besar dah, yang tu juga boleh dinamakan berkat, ataupun bertambah dah. Tanam pisang, bertambah-tambah anak-anak pisang, yang tu dipanggil berkat. Dia diambil daripada perkataan birkah. Birkah iaitu perigi yang ada di satu kampung. Kalau tanpa perigi ini, orang kampung ni mungkin akan mati, ataupun mereka akan. Jadi disebabkan ada perigi di kampung-kampung di padang pasir ni, menyebabkan jumlah mereka bertambah, makin ramai orang, ada anak, ada cucu. Jadi itu maksud asal berkat. Maknanya bila kita kata semoga Allah berkati, kita doakan orang itu semoga bertambah lagi, berkembang lagi, rezekinya, umurnya. Itu maksud asal berkat. Jadi kita doa kepada orang yang dapat anak, semoga Allah berkati untuk engkau. Barakallahu laka fil mauhubi lak, pada al-mauhub. Al-mauhub adalah isim maf'ul, maksud dia yang dihadiahkan. Benda yang diberikan kepada engkau itu, dihadiahkan kepada engkau itu. Semoga Allah berkati benda yang Allah bagi kepada engkau itu, iaitu anak. Fil mauhub lak. Tapi kalau dapat anak perempuan, kita tukar sikitlah, fil mauhubati lak. Tapi tak apalah, lelaki ke perempuan nak baca yang ni pun tak apa. Fil mauhubi lak, semoga Allah berkati terhadap benda yang diberi hadiah kepada engkau ini. Wa syakartal wahib, wa syakarta al wahib, dan semoga engkau mensyukuri. Kalau kita terjemah ni, kalau belajar bahasa Arab secara detail lah, kalau belajar bahasa Arab awal-awal pun tak jumpa benda ni. Wa syakarta, kalau kita terjemah terus, saya kata telah bersyukur engkau, macam tu ya kan. Tapi kita kena tahu dalam bahasa Arab fi'il madhi, fi'il madhi membawa banyak maksud.
Salah satunya adalah doa. Doa, iaitu kalau kita terjemahkan perkataan ini, bukan telah, semoga engkau mensyukuri. Itu dia. Banyak fungsi fi'il madhi ni. Antaranya fi'il madhi juga boleh membawa makna pasti. Sebab tu dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kalau kita orang Arab, kita bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'i, tidak sah berkahwin melainkan menggunakan sirah fi'il madhi. Okey, madhi ni macam past tense lah, past tense. So bentuk dia tu macam past tense. Jadi tak sah orang yang menikahkan orang kata uzawwijuka, tak sah. Sebab dia menggunakan fi'il mudhari', present tense. Tak boleh. Dia kena guna zawwajtuka, fi'il madhi. Jadi fi'il madhi nak cerita kat sini bukan nak cerita yang tu, nak ceritanya fi'il madhi membawa banyak maksud. Salah satunya adalah doa. Wa syakartal wahib, semoga engkau mensyukuri. Al-wahib, al-wahib isim fa'il, iaitu orang yang memberi. Orang yang memberi. Siapa yang memberi? Anak tu tadi Allah. Semoga engkau mensyukuri al-wahib. Allah ni nama dia Wahhab. Tapi tak apalah, al-wahib itu orang yang beri, orang yang berikan itu, ataupun zat yang berikan itu. Okey. Wa balagha asyuddah, dan semoga sampai asyuddah. Okey, asyuddah ni menjadi perbahasan sekarang ni. Asyuddah, perkataan ni kalau kita tengok tuan-tuan, perkataan ni sering ada di dalam Al-Quran. Jadi apa maksud asyuddah? Asyuddah, wa balagha asyuddah. Sebagian ulama mentafsirkan bahawa ia adalah membawa maksud semoga sampai umurnya. Asyuddah, semoga sampailah umur dia tu. Jadi umur yang macam mana? Asyud, kita boleh tahu asalnya dalam bahasa Arab membawa maksud kuat. Maksud dia kuat asalnya. Jadi umur yang budak itu akan nanti jadi kuat. Semoga, kalau kita sebut wa balagha asyuddah, semoga sampailah umur asyud. Umur asyud, bila umur tu, bila budak ni kuat. Jadi perbezaan para ulama mentafsirkan bila umur dia yang kuat itu. Ada yang kata baligh, kan, semoga sampailah budak ini sampai umur baligh, kan, itu balagha asyuddah, umur dia dah kuat. Jadi ada yang kata umur baligh ni bila? Apa umur lelaki baligh? 5 boleh lah, 5 boleh, 6 boleh. Jadi di kalangan mereka juga kata bukan, asyud dekat sini maksud dia 18 sampai 40 tahun. Ada yang kata 25 sampai 50 tahun. Itulah balaghah asyuddah, sampai umur yang kuat. Jadi kita doakan budak tu sampailah. Jadi untuk menyimpulkan ayat ini, saya mengambil pendapat Ibn Qayyim mengatakan balaghah asyuddah adalah umur daripada baligh sampai 40. 40. Jadi kalau kita doa semoga sampai umur dia tu, maknanya sampailah umur dia antara baligh sampai 40 tu. Kenapa dia kata baligh sampai 40? Sebab ada di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Tak ada dalam depan ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kami berpesan kepada manusia itu terhadap ibu bapa mereka ihsana, buatlah yang paling baik. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungkannya secara susah payah dan melahirkan dia secara susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandungkan dia dan sampailah bela dia sampai dia putus susu. Fisal maknanya dia dah bagi susu sampai dia putus susu. Lebih kurang dalam 2 tahun. Lepas lahir tu bela dak ni bagi minum susu sampai 2 tahun. Salasuna syahra, 30 bulan. Jadi daripada pendapat ni tuan-tuan, tak apalah panjang pula cerita kan, tak apa. Jadi nak ceritanya ibu bapa bersusah payah mengandung, emak ni mengandungkan sampai putus susu, hatta iza balagha asyuddah. Yang ni nak cerita ni, sehinggalah sampai orang itu sampai pada umur asyud. Asyud yang ni, perkataan yang sama ni, wa balagha 40 sanah, sehinggalah sampai orang itu pada umur asyud dan kemudian sampai pada umur 40 tahun. Daripada sinilah Ibn Qayyim mengambil pendapat daripada baligh sampai 40 tahun. Allah Ta'ala pesan kepada ayat tu tadi, Allah Ta'ala pesan kepada kita,
Yang ni buat baik kepada ibu bapa, sebab mak ayah dah susah bela engkau. Lepas tu sampai umur 40, Tuhan suruh kita berdoa, Rabbi auzi'ni. Kalau sebelum lagi bagus, tapi kalau dah sampai 40 ni mesti doa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan aku, bedakanlah perasaan auzi'ni, perasaan untuk aku ini rasa bersyukur terhadap nikmat yang telah engkau kurniakan kepada aku. Wa ala walidai, dan kepada kedua ibu bapaku. Wa ala walidai an a'mala salihan tardahan, dan aku ni supaya boleh beramal dengan amalan yang saleh yang engkau suka. Okey, jadi kesimpulan daripada tadi adalah balagha asyuddah, kita doakan budak yang lahir itu sampai umur pada balagha asyuddah ni tadi, jadi sekitar baligh sampai 40. Dan juga waruziqta birrah, yang terakhir ni tuan-tuan, waruziqta birrah, dan semoga engkau ini direzekikan birrahu, kebaikannya. Jadi apakah kebaikannya? Apakah benda paling baik anak terhadap mak ayah dia? Bagi 1000 sebulan ke? Kadang mak ayah tak perlu pun duit tu. Taat anak itu kepada kedua ibu bapa. Jangan dia jadi anak yang derhaka. Itulah benda yang kebaikan yang kita harapkan daripada. Dan kita doakan orang tu waruzibta birrahu. Semualah apa dia nak bagi ke itu tak apalah. Dan yang paling utama adalah budak itu taat kepada ibu bapa dan juga kepada Tuhannya. Terutama kepada Tuhannya dulu, kemudian ibu bapanya. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita ni nak pesan, mungkin kita ada anak-anak kan, mungkin yang tak dapat anak lagi, macam saya pun lama dulu 10 tahun baru dapat anak kan. Jadi kalau tak ada, kita minta dengan Allah, suruh budak tu minta dengan Allah, mintalah, jangan hanya minta ya Allah beri aku anak, berilah aku anak yang saleh, anak yang taat kepada engkau. Sebab tu apabila kita tahu kisah Nabi Zakaria, Nabi Zakaria pun lama dah tua, tak ada anak, tapi dia bela Maryam, dia bela Maryam, ibu kepada Nabi Isa kan. Jadi dia berdoa di mihrab Maryam tu, dia doa apa? Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan aku, bagilah aku ni, hadiahkanlah kepada aku ini zurriyah, zuriat yang baik, innaka sami'ud du'a. Dia tak kata bagilah aku zuriat saja, dia kata zuriat yang tayyibah, yang baik. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Jadi kalau ada anak tetapi kufur, macam kisah Nabi Nuh kan, Nabi Nuh ni berapa lama dia berdakwah? 900 tahun kan kepada kan, sampai Nabi Nuh minta dia orang ni dihancurkan. Sebab apa? 900 tahun dah beranak. Allah tak, dia minta kepada Allah, ya Allah hancurkanlah kaum ni. Sebab apa? Nabi Nuh kata apa? Innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya wahai Tuhan, kalau engkau biarkan dia orang ni beranak kan, mereka ini akan menyesatkan hamba-hamba engkau yang pula yang lain, dan mereka ini tidak akan melahirkan orang illa fajiran kafara, kecuali orang-orang yang jahat dan kufur kepada engkau. Jadi mintalah anak yang baik. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Kita belajar satu doa tuan-tuan, iaitu doalah barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa balagha syuddah wa ruziqta birrah. Apabila ada orang dapat anak, dapat cucu, doakan benda ni. Ini adalah doa yang diajarkan daripada Al-Husain, walaupun dengan sanad yang dhaif, tapi kita boleh pakailah. Kita pakai sebab dia adalah fadail amal. Dia adalah doa sah, doa yang tidak menyalahi pun. Instead of kita sebut kepada congrats kan, budak-budak sekarang kan, congratulations kan, untuk apa kan congratulations kan, tahniah kan. Jadi kita doa, instead of kita sebut tahniah, kita doakan mereka. Tuan-tuan, wallahu taala alam. Sampai sini dulu kita punya kuliah. Masuk dah kot? Masuk jadi nasallallahu taala yanfa'na bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Adzan.